Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baik, alhamdulillah kita bertemu lagi pada hari ini, sambung perbincangan kita berkenaan dengan hukum hakam berkaitan puasa Ramadan. Dan pada minggu lepas, kali terakhir kita berhenti di muka surat 123 tu berkenaan dengan penetapan awal bulan ataupun penetapan awal Ramadan tu, iaitu dalam ni sebagaimana biasalah disebut berkenaan ru'yah hilal, disebut berkenaan melihat anak bulan. Dan disebutkan daripada hadis Nabi SAW, kalau nampak anak bulan tu esoknya puasa, kalau tak maka cukup kalau bulan Syakban dengan 30 hari. Okey. Jadi di situ itu untuk melihat anak bulan. Dan kalau kita kata kalau di Saudi tu, kalau hari gelap, okey, maksudnya nak tengok ru'yah hilal tu hari gelap, jadi kok berawan ke ataupun tak berapa nampak dan sebagainya, tak berapa nampak langit dan sebagainya, maka esoknya disebut sebagai hari syak, iaitu hari yang patut tengok anak bulan. Tapi anak bulan bukannya tak nampak sebab tak keluar tu, tapi sebab hari gelap dan sebagainya, maka dicukupkan Syaban 30 hari. Okey. Jadi di sini disebut berkenaan itu, tak apalah lihat anak bulan, kita pun dekat sini guna juga kaedah ru'yah hilal ni. Tetapi saya ingat satu lagi yang dia tak masukkan dalam buku ni, iaitu berkenaan dengan kiraan falak untuk masuknya, untuk kira masuknya Ramadan dan juga habisnya Ramadan, boleh ke tidak. Okey, yang ni saya dalam bab ni saya cenderung kepada pandangan Profesor Yusof Qaradawi, iaitu dia sebut bahawasanya hukum tu masih kekal sama, iaitu penetapan awal bulan tu masih kena buat. Kita nak tahu bila masuk Ramadan, bila habis Ramadan tu, yang tu masih perlu. Tetapi dia punya kaedah tu boleh berbeza mengikut dengan kemajuan zaman ni. Okey, jadi benda ni cuma dalam bab ni kena hati-hati sikit, sebab ada orang guna perubahan zaman ni, kita kata ramai orang guna, dia nak lari daripada hukum, dia tak boleh macam tu. Kita perubahan zaman ni kita ambil kira dari segi kaedah saja, hukum dia tak berubah. Okey, seperti contoh zakat, kita kata kan, zakat kena bayar tak? Memang kena bayar. Mana boleh Ustaz dah perubahan zaman sekarang zakat ni kita kurang lah, daripada 2.5 kita kurang ke 1.5, sebab mementingkan maslahat orang ramai tak ada duit. Dia tak boleh macam tu. Okey, dari segi hukum zakat tu Allah Subhanahu Wa Taala dah tetapkan 2.5%, 2.5% lah. Tetapi kita kata dari segi kaedah tu, kaedah distribusi, kaedah pengumpulan, yang tu berbeza ikut zaman. Okey, yang tu ada perbincangan dia. Sama juga dengan penetapan awal Ramadan, dan begitu juga bila nak habis Ramadan tu, bila nak masuk Syawal tu, hukum tu memang nak kena tetapkan lah. Kata tak, macam mana kita nak tahu dia masuk puasa dan sebagainya. Tetapi dari segi kaedah tu boleh berbeza mengikut perubahan zaman. Okey, jadi tapi tak dinafikan benda ni ada khilaf lah. Ada golongan yang sebut macam kita ambil dua-dua. Ru'yah hilal kita ambil, kira falak pun kita ambil juga. Tetapi kita berat ke mana? Kita berat ke kira falak. Disebabkan apa? Dengan kondisi negara kita ni susah kalau nak tengok pun, sebab kita pun awan mendung pun banyak dan sebagainya. Dan ada juga saya kira orang yang boleh sebut berlebihan dalam bab ni, iaitu mereka kata kalau kira falak tu tak sah, jadi kena tengok anak bulan juga. Kalau dekat kita duduk dekat negara yang tak tengok anak bulan, dia kata maka kena ikut waktu berpuasa di Mekah ataupun Madinah. Hak ni pada saya jam crank. Sebab apa? Sebab mana waktu kita sama. Waktu solat pun tak sama, betul tak? Kita waktu solat kita ada waktu kita sendiri. Takkan kita nak solat subuh pukul berapa? Sekarang subuh 6, dia takkan nak solat subuh pukul 11. Ha? Tak. Dia lewat 5 jam kan. Jadi kalau kita subuh 6.30, dia subuh 11.30. 11.30 waktu kita. Takkan kita nak solat pukul 11.30 pagi. Sebab apa? Saya ikut waktu waktu Mekah Madinah. Dia tak boleh macam tu.
Okey, jadi kalau solat tak boleh macam tu, berpuasa pun samalah juga sedemikian. Saya ingat ada golongan-golongan macam ni, waktu kami belajar dulu pun memang ada golongan gini. Dia kata tak boleh kira tu kena penetapan melalui ru'yah hilal juga, dan disebabkan kita ikut falak, benda ni tak ada zaman Nabi, maka kita kena tengok ru'yah hilal juga, kita kena ikut Mekah Madinah. Apa yang jadi pada tahun tu? Kita puasa 30 hari, mereka puasa 29 hari. Jadi yang 30 Ramadan tu, yang masa orang masih puasa tu, mereka dah duduk makan sama sendiri apa semua. Oh, sakan. Itulah pasal kotlah malam 30 kita kan, malam terakhir tu. Yang ni ini kita kata kenapa kadang-kadang golongan macam ni muncul, sebab dia baca satu hadis dan dia tak baca hadis lain. Zaman sekarang saya tengok tu masalah dia. Antaranya lah, dia baca satu hadis dan pembacaan dia tu tak luas. Dia baca satu tu, dia pegang satu. Okey, tak apalah, kalau baca hadis nak pegang hadis tu tak ada masalah. Yang jadi masalahnya apa? Dia baca satu hadis, dia pegang satu hadis, orang lain semua salah. Yang tu tak boleh tu. Sebab memang ada Nabi SAW sebutkan berkenaan dengan hadis ni, berpuasalah kamu kerana melihat bulan dan berbukalah kerana melihat bulan. Tapi dalam masa yang sama, nanti kita sentuh kat hari ni, Nabi SAW kata berpuasalah kamu bersama orang ramai dan berbukalah kamu bersama orang ramai. Maknanya Nabi tak mahu ada orang puasa, ada orang buka, tak boleh macam tu. Begitu juga satu lagi masalah puasa ni, kalau sebahagian, bukan semua, tapi sebahagian daripada pelajar-pelajar kita yang belajar luar negara, sama ada yang saya dapat maklumat daripada Australia ke ataupun daripada Amerika ke. Baru ni seorang kawan saya balik dari Jepun, saya tanya dia bagus orangnya. Kita kata boleh fikir. Ada orang yang kalau di Australia ataupun di Amerika ataupun mana-mana lah luar negara ni, dia punya orang kata apa, dia punya, bukanlah kata ustaz, tapi maksudnya kadang-kadang bila pergi belajar tu, satu grup adalah seorang yang kita kata ilmu agama dia nampak ke depan sikit, kotlah background family dia ke apa. Ramai yang jatuh hukum kita ni kalau duduk Australia, kita ikut waktu raya orang Malaysia. Hak ni berjam crash tau. Jadi dia jadi apa? Bila abang ipar saya dulu belajar di luar negara, dia jadi macam mana? Dia kata kami orang Malaysia tak raya lagi, orang Indon sama bilik kami raya dah, sebab dia ikut waktu Indon tak. Habislah macam tu. Orang dekat negara ni ikut, maksudnya duduk kat Australia nak ikut negara asal masing-masing. Ini pun Allah kata, buat apalah korang ni belajar sampai luar negara benda tu pun tak boleh fikir. Patutnya kalau dia duduk kat Australia, dia ikut waktu mana? Ikut waktu Australia. Australia kan ada Islamic Council dia, kan ada dia punya apa, dia punya badan pertubuhan Islam dia sendiri. Itu saya kata, baru ni kawan saya balik dari Jepun, saya tanya dia, kata entah puasa buka macam mana, dia ikut waktu apa, Islamic Council Jepun lah. Dia kata betul lah, tu lah yang rasminya. Ada pula ke orang Malaysia ikut Malaysia, orang Indon ikut Indon. Ini pun satu hal juga. Hak dekat Malaysia pun gitu juga. Ada hak yang keras sangat dalam bab ni, nak ikut waktu Saudi, jam kerang kata tau. Jadi dekat situ apa ni, ini saya kira golongan yang agak yang terlalu apa, rigid sangat lah, terlalu keras sangat dengan perkara macam ni. Adapun dari sudut kiraan falak tu, saya setuju dengan pandangan Profesor Qaradawi. Ada orang tanya, dia kata kalau kiraan falak ni tak boleh, kalau kiraan falak ni boleh, kenapa Nabi tak suruh sahabat kira siap-siap dah? Betul tak? Yalah, soalan dia tu legit lah. Dia kata kalau kiraan falak ni boleh, kenapa Nabi tak suruh sahabat dulu kira ikut falak? Tapi jawapan Prof Yusof pada saya bagus jawapan dia tu. Dia kata Nabi SAW sebut, nahnu ummatun ummiyah la naqra' wa la nahsub. Nabi SAW kata kita ni umat yang buta huruf, kita tak kira dan kita tak membaca. Nabi SAW pun seorang yang apa? Seorang yang ummi kan, seorang yang buta huruf. Kata Prof Yusuf Qaradawi, kalau orang yang buta huruf, orang yang tak kira, kamu nak suruh dia kira peredaran bulan bintang, habis tu. Maka disebabkan tu kaedah yang mudah bagi mereka apa? Kamu tengok anak bulan kata. Panjat rumah tengok anak bulan ada. Ada. So, khalas, kita puasa esok. Habis cerita. Panjat ramai-ramai tengok tak ada. Siapa nampak? Saya tak nampak. Tak apa. Kita cukupkan Syaban 30 hari. Habis, senang. Tetapi untuk zaman kita sekarang, berkata Profesor Qaradawi, saya ingat lecturer saya Dr. Sayuti lu mengajar, zaman kita sekarang tengok anak bulan ke kira falak, bukan zaman kita sekarang. Sebab dia kata kalau kat Arab nak guna tengok anak bulan, pada dia masih senang ni, dia kata. Sebab negara Arab ni memang awan dia tak ada awan tropikal kan, dia tak ada awan rendah tu. Jadi dia kata dia pun dulu waktu belajar di Mekah dulu pun,
Dia kata lepas habis solat asar tu, dia kata nak masuk maghrib tu, kami naik 10 orang naik atas atap tengok. Memang semua orang nampak kalau ada anak bulan, dia kata. Senang. Dia kata. Tapi kita ni, dekat negara kita ni, bukan zaman ni tempat lah. Dekat negara kita ni nak tengok anak bulan sedang ke susah. Kalau kat Perlis ni mudah lagi. Dia ni kat pantai. Dulu bawah temak. Oh gitu. Oh tinggal cucu orangnya. Tengok anak bulan. Apa ni, kalau dekat Pahang tu, dia nak tengok anak bulan tu, kena panjat Bukit Berlindung tu. Bukit Berlindung tu tepi bukit, tepi pantai Teluk Cempedak tu. Kena panjat bukit tu. Bawa apa ni, teropong besar tu, panjat bukit tu. Dekat Terengganu pun macam tu juga. Sebab nak dia sama ada pantai ataupun tempat tinggi lah kita kata kan. Jadi dalam keadaan macam tu, mana lagi senang nak kena panjat, nak kena hiking, bawa teropong tu, ataupun duduk kat pejabat kira falak tu, mana lagi senang? Kat pejabat tu lagi senang. Kita pula sekarang dah ada software apa semua, betul tak? Masuk kan, keluar habis. Sebab tu Ramadan, kita masuk tahun ni pun, saya tanya Ustaz Khidi, sahabat saya tu, Ramadan tahun ni puasa berapa hari? Dah ada jawapan dah. Walaupun tak tengok anak bulan lagi. Okey. Jadi dia kata untuk sekarang dia kata mudah kira falak, tak perlu panjat-panjat bukit. Dia pandang afdal untuk penentuan falak kita. Sebab kiraan dia tu kita kata lagi tepat lah, sebab dia kira bulan tu sendiri. Awan tebal ke awan tak tebal ke, kiraan falak tu selalunya kita kata setakat ni tepat lah, kita kata dia punya kira tu. Okey, wallahu alam. Jadi saya lebih pada pandangan bukan sahaja boleh kiraan falak, malahan afdal kiraan falak sebab lebih memudahkan keadaan. Okey, wallahu alam. Dalam ni saya tak tahu lah kalau kat depan nanti bincang, setakat ni tak ada lah. Wallahu alam. Okey. Baik, kemudian yang tajuk hari ni perbezaan tempat kemunculan bulan. Okey, maksud dia macam mana? Jumhur ulama berpendapat bahawa tidak ada ketetapan yang khusus akibat adanya perbezaan tempat munculnya bulan. Jikalau penduduk satu daerah melihat bulan, maka penduduk di daerah yang lain wajib berpuasa, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian kerana melihat bulan dan berbukalah kerana melihat bulan. Sabda beliau di atas umum untuk seluruh umat Islam. Sesiapa sahaja di antara mereka melihat bulan di tempat mana pun penglihatannya ini berlaku untuk mereka semua. Menurut Ikrimah Qasim bin Muhammad, Salim Ishaq pendapat Hanafiyah yang kuat dan Syafi'iyah yang terpilih, terlihatnya bulan di satu negeri berlaku untuk penduduk negeri tersebut. Mereka tidak wajib mengikuti penduduk negeri yang lain. Faham tak maksud dia? Ni yang saya sebut tadi tu. Maknanya kalau dalam negara, kalau dalam Malaysia ni tengok, Malaysia wajib lah. Tak adalah kita kata disebabkan Malaysia wajib, pelajar Malaysia kat US pun kena ikut. Tak boleh lah macam tu. Okey, penduduk negeri itu saja. Nabi SAW sebutkan umum untuk seluruh umat Islam. Maknanya kalau kita kata nampak dekat Perak umpamanya kan, nampak dekat Perak dan sebagainya, tapi negara kita tak ada masalah kan. Bab ni dulu asing. Ada dulu saya dengar tengok anak bulan ni nampak tak nampak tu asing negeri dulu. Tapi sekarang telah diselaraskan. Kita kata disamakan semua, dikira waktu ni. Disebabkan eloknya sedemikianlah. Kalau satu negara tu kita kata nampak anak bulan ataupun tak nampak, maka kita selarikan teruslah satu negara. Hak tu yang eloknya dia kata. Baik, apa dia punya dalil dia? Jadi tak bolehlah guna tadi kita kata saya nak duduk kat sini tapi nak ikut waktu Saudi ke, ataupun saya duduk kat Australia nak ikut waktu Malaysia. Tak bolehlah macam tu. Apa dia punya dalil dia? Daripada Sahih Muslim, Quraib berkata, suatu ketika aku berada di Syam. Syam ni itulah dia, Palestin, Syria apa semua tu. Dia kata, aku berada di Syam. Di sana aku mendapati bulan Ramadan. Maknanya aku nampak bulan Ramadan. Aku melihat bulan pada malam Jumaat. Maknanya apa? Khamis malam Jumaat dia nampak. Kemudian aku datang ke Madinah pada akhir bulan. Maksudnya akhir bulan maknanya ni lah, kita kata tengah puasa lagi lah. Aku pergi ke Madinah akhir bulan. Dan Ibnu Abbas bertanya kepadaku, bila kamu melihat bulan? Aku menjawab, kami melihat pada malam Jumaat. Dia berkata, kamu benar-benar melihatnya? Kamu yakin tak nampak? Dia kata, ya. Orang-orang ramai pun melihatnya. Mereka berpuasa termasuk Muawiyah. Kenapa dia sebut Muawiyah? Maksudnya perkara itu rasmi. Sebab Muawiyah adalah gubernur di Syam. Jadi bila dia sebut Muawiyah pun berpuasa, maknanya apa? Itu adalah keputusan rasmi. Kalau zaman kita sekarang, orang kata macam mana?
orang daripada luar negara tanya kita nampak anak bulan tak nampak ke tak nampak, kita kata kami puasa hari sekian-sekian lah, sebab agung pun dah umum macam tu. Maknanya apa? Maknanya rasmi. Okey, sama juga dengan kat sini dia kata mereka berpuasa, termasuk juga Muawiyah bila dia nampak bulan malam Jumaat. Baik. Kemudian Ibnu Abbas berkata, akan tetapi kami sini kat Madinah kami lihat pada malam Sabtu. Dia kata kami kat Madinah kami lihat malam Sabtu. Beza Madinah dengan Syam lebih kurang 1200 km ke, jauh. Tak sampai kot, sebab itu Mekah dengan Syam. Madinah dengan Syam lebih kurang 600 lah, 800 km lebih kurang macam tu lah gitu. Akan tetapi kami melihatnya pada malam Sabtu, kami tak nampak malam Jumaat. Lalu Ibnu Abbas kata, kami akan tetap berpuasa hingga sempurna 30 hari ataupun kami melihat anak bulan. Lalu aku iaitu Quraib berkata, tidakkah kamu cukup mengikuti penglihatan Muawiyah dan puasanya? Maknanya dia kata apa, kenapa kamu dekat penduduk Madinah tak ikut saja sama puasa dengan penduduk Syam? Sebab kat Syam kami nampak, kalau kat sini tak nampak, ikut je lah waktu Syam. Kata Ibnu Abbas, dia kata tidak, dia kata kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hal yang demikian kepada kami. Apa maksud Ibnu Abbas? Iaitu kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpuasalah kamu bersama orang ramai dan berbukalah kamu bersama orang ramai. Maknanya Nabi tak mau orang kata apa? Berterabur habis kita kata titi tok bandar puasa dah, bawa temak tak puasa lagi. Kacau lagu tu. Jadi disebabkan tu penduduk satu negeri ataupun dalam negara kita sekarang telah ditetapkan seluruh negara berpuasa sama-sama, berbuka sama-sama macam tu. Okey? Wallahu alam. Jadi dekat situ dia tak ada istilah puasa asing-asing gitu, tak ada lah dia kata. Di dalam Fathul Alam Syarah Bulughul Maram disebutkan, pendapat yang lebih dekat pada kebenaran adalah pendapat yang mengatakan bahawa terlihatnya bulan oleh suatu penduduk di sebuah daerah berlaku untuk penduduk tersebut dan penduduk di daerah lain yang berada dalam garis bujur dengannya. Maksudnya apa? Penduduk yang satu, dalam bahasa kita sekarang ni sekali lah satu negara kita kata kan. Wallahu alam. Kalau kita kata nak beza pun barangkali dekat negara yang dia punya zon waktu dia banyak, hak tu barangkali boleh berbeza lah. Sebagai contoh kita kata negara Rusia umpamanya ataupun negara China tak silap saya ada 56 waktu zon berbeza. Rusia sampai kat sebelah tu. Sebab dia panjang, negara dia panjang kan. Jadi kalau untuk tu barangkali lah orang yang berada di timur barangkali waktu dia tak sama dengan orang berada. Hatta Amerika pun ada 2 time zone dan dua zon waktu dia tu pun jauh 12 jam lah tu. Indon bersama kan. Kalau yang di bahagian Sumatera tu dengan ujung Pulau Jawa barangkali tu beza dia punya waktu dia. Kalau yang tu barangkali kalau ada fatwa kata berbeza ikut pecahan zon waktu, yang tu lain cerita. Tapi untuk kita kat Malaysia ni, saya ingat dulu zon waktu kita Sabah Sarawak dengan kita berbeza kan. Kemudian Tun dulu waktu pertama kali jadi Perdana Menteri dia sekalikan. Kalau dah sekalikan tu kira ikut sekali dah. Jadi masalah zon waktu berbeza untuk kita ni alhamdulillah satunya tak muncul lah kot. Tak keluar lah kot masalah ni. Okey, wallahu alam. Baik. Kemudian hukum puasa yang melihat bulan sendirian. Ni macam mana? Dia seorang rasa dia nampak anak bulan. Yang ni saya rasa tak pernah jadi kot dekat sini kot. Tapi tak apa, kita baca. Para imam fiqh bersepakat bahawa orang yang sendiri melihat bulan Ramadan wajib berpuasa. Sementara itu Atta' berpendapat bahawa dia tidak wajib berpuasa kecuali orang lain ikut melihat bulan. Maknanya Atta' kata dia tak boleh tengok seorang, orang lain pun kena tengok juga. Yang lain kata kalau dia seorang tengok, dia kata wajib berpuasa. Para ulama berselisih mengenai orang yang sendiri melihat bulan Syawal. Menurut pendapat yang benar, dia juga berbuka sebagaimana pendapat Syafi'i dan Abu Saur. Hal demikian dikarenakan Nabi SAW mewajibkan puasa dan berbuka berdasarkan melihat bulan. Di samping itu, ia melihat bulannya secara yakin. Masalah ini adalah masalah yang dikembalikan pada panca indera sehingga tidak perlu diikut sertakan orang lain. Wallahu alam. Jadi nampak gaya pilihan Syed Sabit tu dikata siapa yang nampak anak bulan padahal orang lain tak nampak, dia seorang wajib berpuasa. Pada saya masalah agak lagu ni. Kata sebab nak tengok anak bulan ni, kita ni pun bukannya mudah. Kita ni nak tengok anak bulan tak boleh tengok dengan mata kasar. Tu pun satu lagi kat Prof Yusof jawab. Kita dekat negara kita nak tengok anak bulan tak boleh dengan mata kasar. Kena guna teropong. Teropong biasa-biasa pun tak boleh. Tu yang saya sebut minggu lepas. Kena teropong hok yang berpuluh ribu tu, yang teropong tu sampai ke planet Zuhal lu nampak
Tu dia punya nak apa? Nak cerap anak bulan tu nak bagi nampak. Kalau kat negara Arab kita kata anak bulan ni kita kata dia boleh tengok dengan mata kasar macam tu saja. Okey, jadi disebabkan tu saya ingat dekat negara kita ni tak ada masalah ni kot. Kata saya nampak semalam anak bulan, hang guna teropong mana kita kata kan. Kena kena lagi dengan apa ni apa kita diselaraskan, disuruh oleh pemerintah untuk selaraskan, kita selaraskan. Saya ingat ni lagi mudah. Wallahu alam. Okey. Ada soalan dekat tu? Dah go. Ya. Yeah. Oh, okey. Yang tu ada kita sebut minggu lepas, orang yang adil. Orang yang adil ni maksudnya dia kemungkinan untuk dia bohong tu sangat-sangat apa? Sangat-sangat rendah lah. Kan? Sebab kot kita kata kalau dia ngelak, ada dulu kami dulu masa saya kecil tu ada sebahagian orang bukanlah pejabat agama mana, mereka kata orang-orang hok naik, kadang-kadang hok naik tengok anak bulan, hok ni cerita nakal. Dia ni nakal kata. Sebab dia naik atas bukit tu pula atas tu tepi pantai. Jadi orang suruh naik pergi tengok anak bulan, dia guna teropong tu dia buat apa? Dia tengok bawah tepi pantai tu. Nak pula kalau pantai hok tempat yang memang pelancong pergi apa semua apa gitu kan. Dia pelancong negara laut pasang tu. Turun bos kata nampak tak anak bulan, dia dah tengok falak siap-siap. Dia kata oh tak nampak. Kalau gitu betul falak. Padahal dia bukan tengok pun. Jadi tu kes orang yang adil tu. Maksudnya dia naik atas tu memang dia buat kerja betul lah, bukanlah dia buat dia buat kerja lain kan. Dia naik atas tu dia tengok betul, dan kalau dia nampak tak nampak ke kita boleh percaya yang memang dia tengok betul. Itu maksud dia. Allahu Akbar. Oh pasang awak tu. Kata saya tengok tapi saya tertidur. Itu masalah tu. Kita tak nampak. Ya. Okey. Okey. Ya. Ya. Dia tak boleh, dia akan tengok anak bulan pada 29 Syakban, bukan 30 Syakban. Okey. Dia puasa atas dasar apa dia puasa tu? Dah ada apa? Ikut orang. Okey. Siapa dia puasa? Dia nampak anak bulan lah. Oh, hak tu masalah sikit tu. Itu yang barangkali saya tak tahu yang tu dekat saya. Tapi barangkali yang saya sebut macam kawan-kawan saya kat UAE tu, dia ikut waktu Saudi. Barangkali tu kot. Wallahu alam. So, memang mereka ikut waktu Saudi. Waktu kami puasa lagi 30 Ramadan tu dia pun makan apa semua. Jadi saya macam berkata ini sunnah Ustaz kami. Betul ke sunnah lagu ni ke apa? Bukankah ada dalam sunnah sebahagian daripada sunnah juga ketaatan pada pemerintah? Jadi kalau penetapan waktu Ramadan, penetapan waktu Syawal, yang tu pun sebahagian ketaatan pada pemerintah juga. Dan kenapa Nabi SAW sebut secara umum ketaatan pada pemerintah? Supaya umat Islam ni ada keselarasan lah tuan-tuan. Kalau tidak dia jadi gitulah, orang ni nak buka, orang ni nak raya waktu Malaysia, orang ni nak raya ikut apa? Ikut waktu Indonesia, orang ni nak raya ikut negara dia kat Burma. Mampus macam tu. Jadi disebabkan tu itu ada ketaatan pada ulul amri tu. Dia tak boleh lah macam tu. Kalau tanya saya tak boleh lah kita. Sebab nak kata tak sunnah, Nabi sebut berpuasalah kamu bersama orang ramai dan berbukalah kamu bersama orang ramai. Nabi tak kata sendiri-sendiri. Okey, wallahu alam. Sebab tu tadi Ibnu Abbas kata kami Madinah, kami ikut waktu Madinah, kamu kat Syam ikut waktu Syam. Ya. Okey. Oh, yang tu memang masalah. Kerajaan Indonesia sendiri memang beri kebebasan pada mereka. Ya. Maknanya dia puasa waktu lain juga?
oh kalau sabar puasa waktu lain tu memang nak kena buat sesuatu, tak boleh ya. Melainkan kalau macam saya sebut tadi, time zone waktu lain adalah perbincangan dia, kita kata kan. Tapi kalau orang kata apa, duduk kat Jakarta, kalau seorang dah buka dah, seorang duk buat, oi waktu saya rasa kacau kot tu, kita kata kan. Wallahu alam. Tapi yang kat Indonesia ni yang kerajaan nampak besarnya MUI kan. MUI, Nahdlatul Ulama. Ya? Oh, okey. Ha. Nampak gaya sebab dia ada belaga kat tu. Dia dekat sana dia ada belaga kat tu kan. Belaga dia pun, oi dahsyat juga. Wallahu alam. Tapi nampak gaya belah-belah perlis ni kita lebih pada MUI, Majlis Ulama Indonesia, yang pengurusi utama dia Hamka dan sebagainya. Nampak kita lebih pada tu lah. Macam Nahdlatul Ulama tu nampak gaya macam, kalau dekat sini mereka panggil geng pondok lah. Lebih kurang macam tu lah. Tapi ialah nak kata satu betul satu salah secara mutlak tak boleh lah. Wallahu alam. Okey. Baik, kita ambil satu lagi ni. InsyaAllah untuk hari ni, hukum mengqada puasa Ramadan. Ini Pak Usuk tahu dah hukum ni bang. Hukum qada Ramadan tidak wajib dilakukan dengan segera. Saya sebut kat sini ke yang puasa 6 tu? Ada dah? Ada dah? Okey, dah settle. Qada Ramadan tidak wajib dilakukan dengan segera, tetapi wajib dilakukan bila sahaja. Begitu juga kafarat, puasa ganti. Cuma bab kafarat tu saya tengok sebahagian ulama berpandangan bahawasanya kafarah tu disebut kena puasa 2 hari 2 bulan berturut-turut tu, yang tu untuk kita kata hukuman sebelum buat. Maknanya aku buat kan, aku kena puasa 2 hari mampu ya. Tetapi kalau benda tu benda tu terjadi, maka ada sebahagian ulama kata boleh dibayar fidyah saja. Wallahu alam. Okey, sebab siapa dia mampu puasa 2 bulan berturut-turut? Wallahu alam. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa ia melakukan qada puasa Ramadan yang telah berlalu pada bulan Syaban. Ia tidak melakukannya segera setelah Ramadan berlalu, padahal dia mampu melakukannya. Aisyah radhiyallahu anha kata, saya ganti, mereka dan isteri Nabi berganti puasa pada bulan Syaban. Kenapa bulan Syaban? Sebab kata Aisyah, mereka punya khidmat mereka pada Nabi SAW. Kenapa bulan Syaban? Nabi banyak puasa bulan Syaban. Nabi SAW ni memang ini bukan kau kata cerita lucah pula. Tak, ni hadis sahih Bukhari daripada Anas bin Malik ke Ibnu Abbas, saya tak ingat. Mereka kata kami biasa tengok Nabi ni, kami rasa Nabi ni dalam badan dia ada 30 orang kot, betul? Dia memang orang yang aktif, dia memang orang yang sangat, alhamdulillah, masya-Allah, dia punya kesihatan dia punya kekuatan dia. Jadi kata Aisyah radhiyallahu anha, kami cuma dapat menggantikan puasa kami pada bulan Syaban. Satu, saya tidak berapa terima pendapat yang selagi mana tak ganti puasa tak boleh puasa 6 tu. Sebab kalau kita cakap macam tu, kalau kita gabungkan dengan hadis ni, maknanya isteri Nabi semua tak puasa 6, tak puasa Ashura, tak puasa tak puasa Zulhijjah. Berat sangat kot. Takkan kita kata isteri-isteri Nabi ummahatul mukminin, mak orang-orang yang beriman. Okey, wallahu alam. Jadi dia sebut boleh berpuasa dulu, puasa 6 dan sebagainya, sebab qada tu tak wajib qada pada bulan Syawal, boleh qada pada bulan lain. Sebab Aisyah radhiyallahu anha pun qadakan puasa dia pada bulan Syaban. Menggantikan puasa sama seperti melaksanakan pada waktunya, sama. Dengan kata lain, orang yang meninggalkan puasa beberapa hari wajib mengganti puasa yang telah ditinggalkan tersebut tanpa menambahkannya. Maknanya kalau dia tertinggal 7 hari, dia ganti balik 7 hari. Dia dikira puasa penuh Ramadan tak? Kira puasa penuh lah sebab dia dah ganti. Okey, itu dia punya mafhum dia. Adapun segi perbezaannya adalah tidak adanya kewajipan untuk melaksanakan qada secara beruntun daripada hari ke hari. Maksudnya kita kata ada tak syarat nak kena buat setiap hari? Tak. Ada seorang itu dia telefon, dia kata, ustaz, saya hari tu bersalin sebulan saya tak puasa, boleh tak saya bayar fidyah saja? Bukan dia mengandung tak ada masalah. Bersalin, betul lah bersalin. Sebab dia isu yang boleh bayar fidyah tu mengandung dan menyusukan. Dia ni kes bersalin. Okey, jadi kes bersalin, dia kata boleh tak dia bayar fidyah saja? Saya kata boleh puasa tak? Kata puasa, dia kata ustaz tak larat nak puasa sebulan, tak orang tak puasa. Saya kata pecah-pecahkan. Maknanya 30 hari pecahkan kepada setahun. Kan? Maknanya sebulan dia jadi puasa berapa hari saja? Lebih kurang 3 hari saja sebulan.
3 hari sebulan tak nampak berat sangat lah. Bulan ni 3 hari ataupun 2 hari pun, kita kata setahun habis dia punya ganti dia 30 hari tu. Dia kata bukan kena puasa terus 30. Tak semestinya, asalkan ganti saja 30 hari tu. Baik, dia kata Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa pada hari yang lain. Maksud dari ayat tersebut adalah barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, ataupun ulama masukkan juga dia punya pekerjaan dia memang pekerjaan yang fizikal. Okey, sebagai contohnya zaman kita ni saya ingat yang paling terkenalnya pemain bola umpama kan. Pemain bola kalau dekat Malaysia ni tak apalah dia ambil kira Ramadan. Kalau pemain bola macam siapa? Kok yang sekarang nama terus naik, Mo Salah, Liverpool kan. Orang Islam. Mane orang Islam. Jadi bila waktu perlawanan mereka tu, mereka dalam bulan Ramadan, kalau mereka pilih untuk tak puasa ganti hari lain boleh tak? Mereka kata boleh lah, disebabkan pekerjaan itu pekerjaan fizikal. Tetapi kalau dia nak berpuasa juga boleh tak? Boleh. Okey. Dan itu satunya hebat Mo Salah tu, rupanya masa final lah itu, final Champions League apa itu, dia puasa masa tu dan menang, dia sumbat 2 gol. Oi, hebat sungguh. Dah lah puasa kata. Yang tu memang saya ingat mufti wilayah dia pun orang Liverpool kot, nampak kaya. So kira dia kata orang Islam, dia kata pentah antarabangsa dengan berpuasa ni satu benda yang patut dibanggakan lah. Okey, wallahu alam. Tapi kalau tak larat buka tak apa. Sebagai contoh, kita kata Nabi SAW berperang Badar pada bulan Ramadan. Tapi memang Nabi arahkan sahabat berbukalah sebab nak perang tu. Takutkan hayun pedang tak larat pula kan. Tapi kalau larat tak ada masalah. Sebab tu dia kata bab berpuasa ni kalau larat teruskan, kalau tak larat baru berbuka. Okey. Dia beza dengan solat. Solat ni musafir je terus boleh jamak kasar dan digalakkan jamak kasar. Berpuasa ni kalau musafir elok puasa, melainkan kalau tak larat. Okey. Baik. Maksud daripada ayat tersebut adalah barang siapa yang sakit ataupun dalam perjalanan musafir lalu dia tidak berpuasa beberapa hari, maka wajib mengganti puasa tersebut sama ada berturutan ataupun tidak. Tak ada syarat turutan. Kerananya Allah memerintahkan untuk menggantinya umum tanpa memberikan batasan apa-apa. Ibnu Umar meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda tentang puasa tentang qada Ramadan, insya'a farraqa wa insya'a taba'a. Jikalau dia nak maka dia pecah-pecahkan, tak ada masalah. Jikalau dia nak maka dia berpuasa secara berturutan pun tidak ada masalah. Okey, kemudian kita habiskan sikit ni satu dua perenggan lagi. Apabila orang yang meninggalkan puasa mengakhirkan qada puasa hingga Ramadan berikutnya datang, dia wajib melaksanakan puasa Ramadan tersebut kemudian mengganti puasa Ramadan sebelumnya. Dalam hal ini tidak wajib membayar fidyah baik keterlambatan qada tersebut disebabkan uzur ataupun tidak. Ini mazhab Hanafiyah dan Hasan Al-Basri. Okey, maknanya ni selalu orang kata, ustaz saya tak sempat ganti, perlu tak saya tambah dengan bayar fidyah? Dalam mazhab Syafi'i memang kena. Okey, kita tengok sini. Malik, Syafi'i, Ahmad dan Ishaq sependapat dengan Hanafiyah tersebut jikalau keterlambatan qada disebabkan uzur. Namun mereka tidak sependapat dengan Hanafiyah jikalau keterlambatan qada tersebut berlaku tanpa uzur. Menurut mereka orang tersebut wajib berpuasa bulan Ramadan yang baru datang itu, kemudian qada atas Ramadan sebelumnya dan membayar fidyah sejumlah puasa yang ditinggalkannya setiap satu harinya adalah satu mud makanan. Tapi dia tidak ada dalil. Okey, benda ni memang tidak ada dalil. Cuma saja bila kami bincangkan, saya pun duk tengok balik. Kalau kita tengok yang kata kena bayar fidyah tu bukan orang cokiah-cokiah. Siapa dia? Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahuyah. Oi, ini nama besar ni kata. Jadi kita kata takkanlah Imam Malik, Imam Syafi'i, Ahmad dan Ishaq ni suruh orang buat bid'ah. Takkan. Jadi disebabkan tu kami duk cari balik kenapa mereka berempat ni kata kena bayar fidyah tu. Rupanya kalau tengok dia punya alasan tu, saya rasa saya pun lebih berat pada mereka ni. Sebab mereka kata memang dalil tu memang tak ada. Tetapi kalau orang yang lambatkan puasa dia bukan sebab uzur, maknanya dia lalai. Takkan dia kata kalau orang tu lalai nak menyempurnakan puasa dia yang wajib, dia lalai menyempurnakan, dia uzur ke? Dia tak uzur. Okey, dia cuma lalai, dia cuma cuai, nantilah buat, dan dia bertangguh tu setahun, bukan sehari, setahun.
Sampai kepada Ramadan berikutnya, mereka kata takkan tak ada ukubah langsung, takkan tak ada hukuman langsung, seolah-olah puasa ni macam tak ada nilai lah kata. Jadi sebab tu mereka kata kena ganti juga, dan sebagai hukumannya kena bayar fidyah. Sebab apa? Sebab kamu melewat-lewatkan puasa. Berapa lama kamu lewatkan? Setahun kamu lewatkan, bukannya 1-2 hari. Jadi yang bayaran tu adalah sebagai ukubah, sebagai denda. Sebab apa? Yang apa ni, dia melambat-lambatkan, cuai dalam berpuasa. Wallahu alam. Saya nampak macam ada betul juga. Sebab apa yang jadi? Pandangan yang kata dia cuma perlu qada, tak perlu tambah dengan fidyah tu, dia jadi macam mana? Yang saya nampak lah, zakat yang kami nampak lah, dia jadi macam puasa, alah tak apa, tak sempat tahun ni pun qada, tahun depan tak ada masalah ha. Dia jadi macam apa? Dia jadi cuai tau. Dia jadi macam tak ada nilai puasa tu. Alah tak ada apalah, soalan lah macam betul, biar betul kamu ni lambatkan puasa yang wajib bukan sebab uzur, dan nampak macam tidak mementingkan perkara tu. Yang tu sebab tu 4 mazhab yang besar gegasi tadi tu kata, kalau kamu lambatkan, kamu ganti puasa dan kamu bayar fidyah. Wallahu alam. Saya peribadi saya nampak pendapat tu lagi kuat. Bukan di ataskan berdasarkan dalil, tapi hukuman. Apa cuai macam tu kan? Wallahu alam. Okey. Okey. Yang tu dia macam ni, bila bab mengandung ni dia jadi perbincangan ulama. Mengandung ni nak kira uzur ke tidak? Dia masalah kat situ. Sebab dia tak ada hadis Nabi. Contoh kalau Nabi kata kamu kiralah orang yang mengandung tu seperti orang sakit, selesai masalah. Masalahnya tak ada macam tu. Jadi mengandung ni apa sebenarnya? Nak kata sakit, dia bukan penyakit kan? Dia bukan penyakit. Tapi nak kata buatan orang. Jadi dia nak kata penyakit, dia bukan penyakit, tapi nak kata dia tidak beri kesan kepada badan macam kesan sakit. Tak juga. Sebab beri kesan sampai tak larat, sampai tak boleh bangun dan sebagainya kan. Sebab tu dalam bab mengandung saya setuju dengan pendapat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kata tak perlu ganti sebab mengandung tu cuma perlu bayar fidyah saja. Jadi mengandung tu masuk kategori uzur. Wallahu alam. Tapi yang dalam mazhab, boleh tak kita gabung dua pendapat ni? Pada saya boleh. Maksudnya mengandung kita masuk kategori uzur, tetapi kalau orang yang cuai, dia tak mengandung, laki mengandung apa orang kan? Dia mengandung. La haula wala quwata illa billah. Dia laki, dia tak mengandung, dia tak sakit, dia tak musafir, dia tak kerja berat, tapi barangkali dia musafir masa Ramadan tu dan dia tangguh-tangguhkan ganti puasa sampai Ramadan berikutnya. Orang macam ni kita kata takkan, alah relax lah, tahun depan boleh ganti lagi. Nampak tak dia dah ada macam meringankan mengganti puasa Ramadan tu. Suatu saya setuju 4 mazhab besar tu, saya nampak kuat dia punya alasan sebenarnya. Menyusu termasuk dalam kategori tadi. Sama ada dia mengandung dan dia risaukan anak dia, ataupun dia menyusu sebab orang perempuan ni bila dia risau ataupun dia kurang makan, susu dia kurang lah. Jangankan risau, dia duduk rumah dengan kerja pun beza, betul tak? Dia duduk rumah, susu banyak, pergi kerja tension, pergi lagi bos maki lagi apa semua kan, tension, kering susu dia. Tak makan memang kurang dia punya susu tu kan. Sebab tu yang dua kategori tu kita boleh ambil pendapat Ibn Abbas tu. Jadi dia termasuk dalam uzur dah juga. Wallahu alam. Saya nampak macam tu. Tapi kalau lelaki tak ada lah alasan macam tu. Jadi kalau dia lewat-lewatkan ataupun wanita pun yang tak mengandung, yang tak menyusu, dia lewatkan, dia cuai, maka dia kena bayar fidyah tu sebab dia melengahkan ganti puasa Ramadan. Saya nampak pandangan tu kuat. Dia bukan atas dalil tapi di atas fiqh, di atas fiqh lah. Wallahu alam. Okay. Baik, saya ingat sampai situ saja. Kita akhiri tasbih kafarah. Subhanallah. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.